Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Sazmi bin Nuhi, nomor matriks BA 2511066. Pada hari ini, saya akan membincangkan satu topik yang sangat penting dalam bidang pengurusan dan juga tingkah laku organisasi, yaitu dark side of leadership atau sisi gelap kepimpinan. Apabila kita mendengar perkataan pemimpin, kebanyakan daripada kita akan membayangkan seseorang yang berwibawa, berintegriti, berkarisma, dan mampu membawa organisasi ke arah kejayaan. Namun begitu, realitinya tidak semua pemimpin mempunyai ciri-ciri positif tersebut. Terdapat juga pemimpin yang menyalahgunakan kuasa, mementingkan diri sendiri, memanipulasi pekerja, dan juga mewujudkan budaya kerja yang tidak sihat. Fenomena ini dikenali sebagai sisi gelap kepimpinan. Ia merujuk kepada tingkah laku, sikap atau personaliti pemimpin yang memberi kesan negatif kepada pekerja, organisasi, dan pihak berkepentingan. Walaupun seseorang pemimpin mungkin kelihatan berjaya dari luar, tindakan mereka boleh menyebabkan tekanan kerja, konflik organisasi, dan juga penurunan prestasi pekerja. Topik ini penting kerana kepimpinan mempunyai pengaruh yang besar terhadap budaya organisasi. Pemimpin yang baik mampu meningkatkan motivasi dan produktiviti pekerja, manakala pemimpin yang toksik boleh merosakkan suasana kerja serta menjejaskan kesejahteraan pekerja dalam jangka masa panjang. Baik, dalam podcast ini saya akan membincangkan beberapa bentuk sisi gelap kepimpinan, memberikan contoh situasi sebenar, membuat analisis terhadap kesan serta mencadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan masalah tersebut. Salah satu bentuk sisi gelap kepimpinan yang paling biasa ialah penyalahgunaan kuasa. Kuasa yang diberikan kepada pemimpin sepatutnya digunakan untuk membantu organisasi mencapai objektifnya. Namun begitu, terdapat pemimpin yang menggunakan kuasa tersebut untuk kepentingan pribadi. Di sini saya akan bagi contoh dalam organisasi. Mereka mungkin memaksa pekerja mengikut arahan tanpa memberi peluang untuk bersuara. Kemudian mereka juga mungkin membuat keputusan secara sepihak tanpa mengambil kira pandangan kaki tangan bawahan. Keadaan ini menyebabkan pekerja berasa tidak dihargai dan tidak mempunyai autonomi dalam pekerjaan mereka. Apabila situasi ini berlaku, lama-kelamaan pekerja akan menjadi pasif dan hanya melakukan kerja yang minimum yang diperlukan oleh organisasi. Kemudian kita akan bincang sikap kepimpinan narsistik. Narsisisme merujuk kepada sifat terlalu mengagumi diri sendiri. Mari kita kaji dengan lebih mendalam. Pemimpin narsistik sering menganggap mereka sentiasa betul dan lebih hebat daripada orang lain. Dalam hal ini, mereka suka menjadi pusat perhatian dan sering mengambil kredit terhadap kejayaan organisasi, walaupun kejayaan tersebut sebenarnya hasil usaha seluruh pasukan. Dalam hal ini, mereka sukar menerima kritikan dan juga mudah menyalahkan orang lain apabila berlaku kegagalan. Mereka seolah-olah tidak mengakui kegagalan tersebut bukan berpunca daripada diri sendiri ataupun kumpulan. Kemudian, sikap ini boleh mewujudkan hubungan yang tidak sihat antara pemimpin dan pekerja. Walaupun pemimpin narsistik kadangkala mempunyai keyakinan diri yang tinggi, sifat tersebut boleh menjadi masalah apabila mereka mengabaikan pandangan orang lain dan membuat keputusan berdasarkan ego semata-mata. Selain itu, terdapat juga sikap manipulasi dan ketidakjujuran. Sisi gelap kepimpinan juga boleh dilihat melalui tingkah laku manipulatif. Dalam hal ini, pemimpin seperti
ini menggunakan taktik tertentu untuk mengawal pekerja demi kepentingan mereka sendiri. Jadi, mereka mungkin akan menyembunyikan maklumat penting, memberi janji palsu, ataupun menggunakan ugutan secara tidak langsung untuk memastikan pekerja akan sentiasa mematuhi arahan yang diberikan oleh pemimpin. Kemudian, apabila pekerja menyadari bahawa mereka telah dimanipulasi, tahap kepercayaan pekerja terhadap sesebuah organisasi, terutamanya kepada seorang pemimpin, akan merosot. Tanpa kepercayaan ataupun kerjasama dalam sebuah organisasi, ia akan menjadi sukar untuk diwujudkan. Sisi gelap lain pemimpin dapat kita lihat melalui sikap kurang empati terhadap pekerja. Empati ialah keupayaan memahami perasaan dan juga keperluan orang lain. Dalam sesebuah organisasi, empati membantu pemimpin memahami cabaran yang dihadapi oleh pekerja. Namun begitu, setengah pemimpin hanya memberi tumpuan kepada keuntungan sesebuah organisasi dan pencapaian tanpa mengambil kira kebajikan pekerja. Dalam hal ini, mereka mungkin akan menetapkan sasaran yang sangat tidak realistik, mengabaikan tekanan kerja, dan kemungkinan tidak akan memberi sokongan kepada pekerja yang menghadapi masalah. Apa kesannya? Pekerja mudah mengalami tekanan, keletihan, atau burnout yang boleh menjejaskan kesihatan mental. Terusnya, kita akan lihat budaya ketakutan dalam organisasi. Pemimpin yang mempunyai sisi gelap sering menggunakan ketakutan sebagai alat kawalan. Contohnya, pekerja dimarahi secara terbuka, jugut dengan tindakan disiplin, atau sentiasa dipersalahkan apabila berlaku kesilapan. Budaya seperti ini menyebabkan pekerja takut untuk menyuarakan idea atau melaporkan sebarang masalah yang berlaku. Organisasi akhirnya kehilangan peluang untuk memperbaiki kelemahan kerana pekerja memilih untuk berdiam diri. Di sini saya akan berikan contoh atau senario untuk mudah difahami. Bayangkan sebuah syarikat pemasaran yang diketuai oleh seorang pengurus yang sangat mementingkan prestasi. Pada mulanya, pekerja menganggap beliau seorang pemimpin yang tegas dan berwawasan. Namun, selepas beberapa bulan, pekerja mula menyedari sisi gelap kepimpinannya. Beliau sering meminta pekerja bekerja lebih masa tanpa bayaran tambahan. Dalam hal ini, sebarang kesilapan kecil akan ditegur di hadapan rakan sekerja. Apabila projek berjaya, beliau mula untuk mengambil semua penghargaan untuk dirinya sendiri. Maksudnya di sini, seorang pengurus tuh akan merasa bangga dengan kejayaan untuk mengetuai sebuah organisasi. Namun sebaliknya, apabila projek gagal, beliau mula menyalahkan pekerja. Selain itu, pekerja tidak dibenarkan untuk memberi sebarang pandangan yang berbeza kerana pengurus tersebut menganggap dirinya sentiasa betul. Akibatnya, ramai pekerja mengalami tekanan dan hilang motivasi, prestasi kerja mula merosot, dan juga beberapa pekerja berpengalaman memilih untuk berhenti kerja. Walaupun pengurus tersebut berjaya mencapai sasaran jangka pendek, organisasinya mengalami kerugian dalam jangka panjang kerana kehilangan pekerja yang berkualiti.
Oke, berdasarkan contoh tersebut, dapat kita lihat bahwa sisi gelap kepemimpinan mempunyai kesan yang besar terhadap individu dan organisasi. Pertama, ia menjejaskan kesejahteraan pekerja. Dalam hal ini, pekerja yang bekerja dalam persekitaran toksik lebih cenderung mengalami tekanan, kebimbangan, dan ketidakpuasan kerja. Kedua, mengurangkan produktiviti organisasi. Walaupun pekerja mungkin terus bekerja karena takut, mereka tidak lagi bermotivasi untuk memberi prestasi terbaik. Ketiga, organisasi berisiko kehilangan pekerja yang berbakat. Kadar pusing ganti pekerja yang tinggi menyebabkan organisasi perlu menanggung kos pengambilan dan latihan pekerja baru. Keempat, reputasi organisasi turut terjejas. Pada masa kini, pengalaman pekerja mudah dikongsi melalui media sosial dan platform pekerjaan. Reputasi yang buruk boleh menyukarkan organisasi menarik bakat baru. Oleh itu, organisasi perlu memastikan pemimpin dipilih bukan hanya berdasarkan pencapaian kerja, tetapi juga berdasarkan integriti etika dan kemahiran interpersonal. Latihan kepimpinan, sistem maklum balas pekerja, serta penilaian prestasi yang menyeluruh boleh membantu mengurangkan risiko kemunculan pemimpin yang mempunyai sisi gelap. Baiklah, sebagai kesimpulan podcast saya pada hari ini, Dark Side of Leadership atau sisi gelap kepimpinan merupakan isu yang boleh memberi kesan negatif kepada pekerja dan organisasi. Antara ciri utama yang telah dibincangkan ialah penyalahgunaan kuasa, kepimpinan narsistik, manipulasi, kurang empati, dan budaya ketakutan. Walaupun tingkah laku ini mungkin membantu mencapai matlamat tertentu dalam jangka pendek, kesannya dalam jangka panjang boleh merosakkan organisasi. Seorang pemimpin yang berkesan bukan sahaja mampu mencapai sasaran organisasi, tetapi juga membina hubungan yang sehat dengan pekerja, mengamalkan integriti, dan mewujudkan persekitaran kerja yang positif. Oleh itu, setiap organisasi perlu memberi perhatian kepada pembangunan kepimpinan yang beretika supaya kejayaan yang dicapai dapat dikekalkan secara berterusan. Sekian, terima kasih.